Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segmen Ustaz kita di ABC TV. Jadi pada hari ini kita bersama tetamu jemputan kita seperti biasa, Ustaz Ibrahim bin Muhammad, seorang pendakwah bebas. Jadi akan membincangkan satu tajuk yang berjudul Tayamum Sunnah. Jadi Ustaz, Tayamum Sunnah, boleh tak Ustaz jelaskan apakah maksud Tayamum Sunnah ini dan huraikan sedikit cara-cara untuk kita bertayamum. Ya, jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tajuk yang kita hendak berbicara pada hari ini ialah tajuk Tayamum Sunnah. Tayamum Sunnah itu bermaksud kita bertayamum mengikut tayamum yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan menjadi contoh tauladan kepada kita semualah. Kita mengambil tayamum itu daripada guru yang mursyid, daripada guru mursyid. Contoh saya belajar dekat pondok di Pasir Mas, pondok Kampung Danga Pasir Mas. Yeah. Jadi cara tayamum sunnah tu saya perolehi daripada guru saya, nama dia Tuan Guru Haji Hussein, pondok Kampung Danga Pasir Mas Kelantan. Jadi dia tunjuklah cara tayamum yang bagaimana yang dia dapat daripada gurunya Tuan Guru Haji Ismail. Tuan Guru Haji Ismail dapat daripada Tuan Guru Tok Seleha, Tok Seleha dapat daripada Tok Nali, dan berterusanlah daripada Tok Nali bersambung-sambungan sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayamum tu yang kita peroleh itu dengan guru, melalui guru yang mursyid. Bukan kita agak, bukan kita buat sendiri, tapi kita nak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu sebab-sebab seseorang itu perlu tayamum ada banyak sebab. Di antaranya apabila dia tidak temui air tidak ada, tempat yang dia pergi itu tidak ada air. Jadi dia kena tayamum. Air tidak ada, tidak temui air. Kerana berlaku kita kata musim kemarau yang panjang ataupun tempat tinggalnya pai air itu rosak dan sebagainya, nak pergi tempat ambil air itu jauh, tidak ada air, sukar. Ataupun air ada tetapi anggota tubuh badannya tidak boleh kena air. Dia ada sakit, ada penyakit kulit, tak boleh kena air. Ataupun air itu terlalu sejuk. Air terlalu sejuk tak boleh guna, kulitnya tak boleh kena air. Atau air itu terlalu panas dan sebagainya lah. Jadi bila tak boleh guna air, maka ketika tu seseorang Muslim yang hendak lakukan solat, ia dibenarkan bertayamum. Dibenarkan bertayamum dan berlaku di zaman Nabi cara bertayamum. Tayamum itu Nabi tunjuk kepada para sahabat. Seterusnya sahabat ajar pada tabi'in, tabi'in ajar pada tabi'in, ajar pada alim ulama, ajar pada tuan guru, sehinggalah kepada kita. Jadi cara tayamum yang akan saya tunjukkan nanti, tayamum ni saya perolehi daripada tuan guru dekat pondok. Saya belajar di pondok Kampung Danga Pasir Mas Kelantan. Saya tengok tu guru tu tunjuk cara tayamum yang bagaimana. Jadi kesempatan ini saya rasa cantiklah kalau Ustaz dapat tunjukkan sedikit kepada penonton-penonton BCTV kita. InsyaAllah kita cuba tunjukkan cara tayamum yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita kenali dia sebagai tayamum sunnah. Jadi oleh kerana dapat guna air dan beberapa perkara tadi, kita pun nak tayamum. Jadi tayamum tu dua sahaja, kita akan tayamum di muka, sapuh di muka dan di dua tangan kita. Iaitu yang pertama, kita letak debu tanah yang bersih, yang suci di sebelah ni dua tempat untuk kita letak dua tangan kita di sini. Lepas tu dah lagi debu tanah yang bersih letak dekat sini. Kita letak dua tempat. Yang telah kita guna, tak boleh guna lagi dah. Itu dah telah mustakmal, telah diguna. Jadi kita mula tepukkan tangan kita di atas debu tanah. Kita tepuk macam tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita angkat kita nipiskan debu tanah tu, kita nipiskan. Bila kita nak angkat naik lagi, kita niat. Kita boleh niat sebelum sampai dekat muka. Kita angkat saja debu tanah tu, dah telah boleh niat. Okey. Kalau debu tanah tu dekat bawah tak boleh. Bila dah kena daripada anggota tapak tangan, kita angkat saja tak boleh niat. Sajakut tayamum mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Okey, begitu niat dia. Niat dia. Sajakut tayamum mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Tayamum tangkat naik sampai dekat muka kita, guna sebelah atas. Guna sebelah atas, lepas tu kita datang ke tepi, kita masuk tengah. Tu selesai untuk muka. Lepas tu kita pergi untuk tangan. Untuk kedua belah tangan, kita akan tayamum. Kedua belah tangan kita.
Kita ambil debu tanah yang bersih, angkat, kita nipiskan, kemudian kita letak tangan kanan, tangan kiri kita bawa. Jadi sebelum kita nak tayamum tu kita pastikan kedua ibu jari ni kena debu tanah. Debu tanah ada semua tapak tangan. Semua tapak tangan kita ada debu tanah, termasuk ibu jari. Ibu jari ni kita nak guna ibu jari untuk sebelah atas. Nak guna ibu jari. Ibu jari ni ada debu tanah. Kita tepuk naik, kita nipiskan. Kita pun letak tangan kanan, kita bawa tangan macam ni, kita bawa debu tanah di bawah ni. Lepas tu di sebelah atas ni kita guna ibu jari. Guna ibu jari macam ni. Ibu jari sampai di sini kita berhenti. Lepas tu kita bawa kembali tangan kanan ke tangan kiri. Di sini. Lepas tu kita bawa ibu jari ke atas. Sebelah atas ni menggunakan ibu jari. Sampai di sini kita temukan, kita buat macam ni, dia selesai. Itu selesai, dapat satu tayamum, dapat digunakan untuk satu solat. Satu tayamum, satu solat. Jadi nak solat yang baru, kena buat tayamum yang lain. Satu tayamum, satu solat. Jadi saya tunjukkan sekali lagi cara tayamum sunnah. Iaitu kita tepuk di atas debu tayamum, kita angkat, kita niat. Sajagut tayamum mengharuskan fardu solat. Kita niat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita angkat, kita niat. Sajagut tayamum mengharuskan fardu solat. Letak dekat sebelah atas, kita turun ke tepi, kita masuk tengah. Habis untuk muka. Lepas tu kita buat untuk tangan pula. Tepuk di sini. Tanah debu tanah yang baru. Debu tanah yang baru. Yang baru, kita angkat, kita nipiskan. Letak macam ni. Kita letak tapak tangan kiri kepada lengan tangan kanan. Kita angkat gitu, kita letak ibu jari. Ibu jari datang sini, sampai sini kita berhenti. Kita ambil yang ni pula letak di sini. Kita guna ibu jari. Sebelah sini guna ibu jari. Habis. Lepas tu kita baca doa sebagaimana doa wuduk lah. Doa wuduk. Selepas pada tayamum kita berdoa. Iaitu bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Itu doa selepas wuduk dan juga doa selepas tayamum. Sama saja. Okey, baik Ustaz. Satu penjelasan yang cukup menarik dengan praktikal sekali. Ini boleh, saya rasa boleh dipraktis InsyaAllah. Boleh dipraktis Ustaz. Tapi kalau nak praktis ni bila tak ada air lah. Bila kita tak ada air tu kita boleh lah gunakan. Kalau ada air rasanya tak sesuai kan untuk kita bertayamum. Okey, soalan yang kedua Ustaz. Kalau kita tanpa air dan kita tidak boleh guna air lah tanpa air, tidak boleh guna air. Jadi soalan saya, macam mana kita nak bertayamum juga? Tayamum juga. Kita nak bertayamum juga. Maksud dia apa yang harus kita bertayamum? Air tak ada kan? Dan tak boleh guna air. Jadi untuk tayamum ni dia luas sebenarnya, perbincangan dia luas. Selain daripada kerana tidak ada air ataupun kita tak boleh guna air, kita juga tayamum dalam bab yang lain, iaitu dalam bab dia panggil ada manik. Manik tu maksudnya ada halangan pada anggota wuduk. Ada halangan. Contoh tangan tu berbalut. Tangan dia ada balutan. Mungkin dia ada berbalut simen lah. Patah tangan berbalut. Ataupun kaki dia berbalut. Dia pun ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang dia seperti biasa, ambil air sembahyang apa semua. Jadi tangan ni tak sampai air. Air tak sampai sebab berbalut. Di situ dia kena tayamum. Tayamum tu dia akan ganti tempat yang tak sampai air. Jadi selepas dia ambil air sembahyang, dia kena tayamum. Dan tayamum lah sapu macam yang kita tunjuk tadi, sapu dekat muka, dekat tangan dan tangan kanan, tangan kiri, dia dapat untuk tayamum itu dia akan mengganti tempat yang tak sampai air. Tempat yang tak sampai air itu telah digantikan dengan tayamum. Baru sempurna. Ada juga pendapat mengatakan bahawa kita boleh sapu air. Itu saya tak pastilah. Itu ada pendapat. Kita ambil air sembahyang, sapu muka, tangan kanan ni berbalut, sapu air atas ni, tangan kiri sapu air, ambil sembahyang mana? Sembahyang sapu kepala apa semua, kaki, itu ada satu pendapat lah. Tapi pada saya, yang paling baiknya ialah kita tayamum selepas daripada kita ambil air sembahyang. Tapi tayamum juga boleh di tengah-tengah tu. Katakanlah berbalut tu di mana? Kalau berbalut di muka, lepas sapu muka, tayamum. Berbalut dekat tangan, kita ambil air sembahyang sampai dekat tangan ni, kita ambil air sembahyang dekat tangan ni semua, tadi air tak sampai, kita pun tayamum di tengah-tengah tu. Boleh juga.
Tayamum di tengah-tengah ambil air semayang, di mana tempat yang tak sampai air. Boleh juga, ada dua pendapat. okey. Satu pendapat tayamum di tengah-tengah wuduk, satu lagi tayamum selepas wuduk. Selepas kita ambil wuduk, kita tayamum. Kenapa kita tayamum? Kerana anggota wuduk kita ada tempat yang airnya tak sampai. Kerana mungkin ada cat, tak boleh nak buka, ada getah yang susah nak buka, ada balutan dekat jari, ada benda-benda sesuatu lah yang sukar hendak dibuka. Air semayang kita dah ambil, tapi ada tempat air tak sampai. Jadi tak sampai air itu, kita kena tayamum. Selepas mengambil wuduk, kita kena tayamum dengan segera. Tak boleh ada jarak lah, dengan segera. Dengan segera pada masa yang sama. Masa sama. Lepas ambil wuduk, terus kita tayamum. Oh, Tayamum itu akan menolongi tempat yang tak sampai air. Dia panggil tempat sampai air itu telah dimaafkan sebab ada tayamum ganti dia. Okey. Di situ. Tak boleh tayamum terus. Kena ambil semayang. Lepas ambil semayang baru kita tayamum. Itu ada persoalan yang panjang sebenarnya untuk dibincang atas tajuk tu. Ya, makna dia kalau untuk tajuk ni kita boleh ada sambungan nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Ada. Panjang kan cerita ni? Panjang, insyaAllah. Panjang. Alhamdulillah. Okey, begini Ustaz. Saya ada satu lagi soalan. Okey. Kalau kita menghadapi satu musibah, okey. Musibah ini berlaku kepada seseorang yang meninggal dunia, dia dah jadi jenazah. Tapi di kawasan tu tak ada air. Tak ada air. Tak ada air di kawasan tu. Di kampung tu tak ada air. Tak ada air. Kebetulan. Kan? Jadi bukan itu saja, dan ada keadaan-keadaan yang lain menyebabkan jenazah ni tidak boleh digunakan air. Baik. Jadi Ustaz faham soalan saya, bagaimana nak bertayamum pada jenazah ni? Baik, faham soalan. Baik, jadi bila berlaku kematian, jadi jenazah tu kita kena mandikan jenazah tu. Tapi katalah tidak ada air tidak ada, jadi tidak ada air. Jenazah tu kita kena tayamumkanlah. Tayamum jenazah tu. Ataupun jenazah tu yang repuk, nak mandi tu sukar. Misalnya nak mandi sukar. Ataupun kena penyakit macam COVID yang sekarang ini. COVID ada penyakit COVID dan sebagainya, sukar hendak guna air, maka di situlah ada kemaafan untuk kita bertayamum. Dan juga jenazah ini juga kita kena tayamum. Apabila kita mandikan jenazah itu, tiba-tiba di jenazah tu ada balutan, ada satu benda yang tak boleh dibuka. Contoh saya pernah mandi jenazah tu dia pakai pampers, dia lama, dia sakit lama, jadi kita dah buka pampers tu tapi dia lekat dekat jenazah tu. Kita boleh tarik tu daging keluar, tarik je kulit dia keluar. Jadi kita gunting semua tapi yang tu tak nak keluar. Kalaulah yang tu tak boleh keluar sampai sudah tak boleh keluar, tarik macam mana pun dia dah sedaging. Dia lekat. Jadi bila kita mandi, jenazah tu tidak bersih kerana ada tempat tak sampai air. Jadi untuk bersihkan jenazah tadi, untuk sempurnakan mandi jenazah tersebut kena tayamum. Selepas mandi, jenazah tu kena tayamum. Jadi lepas kita mandi apa semua, kita pun ambil debu tanah macam tadi, kita tayamumlah, kita niat saja aku tayamum bagi mengharuskan solat. Juga niat dia sama. Tayamum ni tak kira persoalan macam mana, niat dia sama saja. Saja aku tayamum kerana mengharuskan solat. Itu jaga niat dia. Jadi tertayamumlah di muka jenazah, di tangan kanan, tangan kiri jenazah, kita tayamum. Jadi tayamum itu akan menolongi mana-mana tempat yang tidak rata air. Contoh ada sebablah, contoh jenazah tu berdarah yang tak mau berhenti, ataupun ada tempat tu macam ada getah, ada tempat tu ada macam dah lekat cat ke dekat jenazah tu, satu warna tak boleh nak keluar, menyeksakan dia. Selepas mandi jenazah tersebut kena tayamum. Kita kena tayamum kepada jenazah. Seperti berlaku dekat kampung lah. Saya pernah melihat beberapa jenazah dekat kampung. Orang-orang tua dululah, dia orang tayamum pada jenazah kanak-kanak. Untuk macam kat kampung. Saya pernah lihat kanak-kanak yang kecil meninggal dunia, umur 2 tahun, umur 3 tahun yang belum bersunat. Kanak-kanak tu tidak bersunat. Kita dah mandi jenazah dia, lepas tu kita kena tayamum. Tayamum pada jenazah tu. Kenapa? Kerana ada najis yang ada di dalam antara dekat kemaluan dia dan sebagainya, dia belum bersunat. Jadi jenazah tu selepas mandi kena tayamum. Kerana dia ada tempat yang tidak bersih. Begitu juga ada balutan, ada cat, ada lekat dan sebagainya. Jenazah tersebut kena tayamum selepas daripada mandi jenazah. Saya dah mandi jenazah setakat ni dalam 10 orang lah. Kita dah mandi. Alhamdulillah lah. Ada masa kita akan cerita
tentang mandi jenazah. Ada masa akan datang lah. Okey, Itu baik saja. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itulah tajuk kita pada hari ini, iaitu Tayamum Sunnah. Jadi saya mewakili ABC TV dalam segmen Ustaz kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ibrahim, seorang pendakwah bebas, kerana sudi datang untuk episod kita yang kedua ini. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita akan berjumpa lagi Ustaz dalam episod-episod yang akan datang. Okey. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.